Mak bapak tak faham ini, dia dok syok benda yang tak betul. Tu cerita anak saya dah hafal Yasin, dok syok tentu. Kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, umat awal mereka pentingkan ad-dirayah, umat kemudian pentingkan ar-riwayah. Umat kemudian termasuk kita pentingkan ra tu, ar-riwayah. Umat dahulu sahabat tabi'in pentingkan dal, ad-dirayah. Apa maksudnya? Umat awal pentingkan faham, umat kemudian pentingkan hafal. Tu bezanya. Macam kita bukan perkecilkan al-hafiz ya. Bukan perkecilkan hafazan, tidak juga. Tapi nak mengangkat di samping hafazan, tapi nak mengangkat kepentingan yang lebih penting, iaitu faham. Demi Allah, bukanlah tadabbur itu kamu menghafaz huruf-huruf Al-Quran, sedangkan batas-batas yang Quran tetapkan kamu langgar. Sehingga ada manusia yang berkata, saya sudah khatam membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran tiada pada akhlaknya dan tiada pada amalnya. Tiada. Pada akhlak Quran tiada, pada amal Quran tiada. Quran cuma ada pada mulut yang dibaca, yang dihafaz, yang dikhatam. Quran cuma ada kitabnya di rumah-rumah, tapi tiada pada akhlak, tiada pada amal. Sebab itu saya tak bimbang kalau anak kita tak hafaz Al-Quran, bukan Al-Hafiz. Saya tak bimbang sangat. Yang saya bimbang dia tak faham. Yang saya bimbang dia tak faham. Yang menyebabkan dia tak faham apa itu Islam. Ada yang hafaz Al-Quran berdepan dengan etis, kucak-kacir jadi otak dia. Berdepan dengan etis yang buat kajian, analisis sains, berhujah, dia hafaz Quran, tapi sekadar hafaz. Dia tak mampu mematahkan hujah etis itu. Kucak-kacir jadinya Al-Hafiz oleh seorang etis yang menolak agama, menolak Tuhan. Sebab itu hari ini saya tekankan faham. Faham. Al-fahmu. Pernah dijemput saya ke sebuah ma'had tahfiz dan minta saya bantu buat satu modul. Jadi Ma'had Tahfiz buat satu modul khas untuk ma'had itu, khas. Saya pergi, dia minta saya buat ucapan. Antara benda yang saya kata ialah, anda semua dah baca tak kitab Yusuf Qaradawi yang bertajuk Fiqhul Alawiyat? Dah baca ke belum kitab karangan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang bertajuk Fiqh Aulawiyat? Fiqh bukan sekadar fiqh jenayah, fiqh ibadat, fiqh muamalat. Bukan sekadar fiqh itu, ada fiqh-fiqh lain. Salah satunya fiqh aulawiyat. Dah baca ke belum? Dah faham ke belum fiqh ini? Sebab dalam kitab itu ada satu bab penting, iaitu bab yang membicarakan yang mana lebih utama. Fiqhul alawiyat artinya fiqh keutamaan. Islam berdasarkan Quran dan Sunnah mendidik otak kita supaya faham priorities. Bukan sekadar buat, bukan sekadar beramal, tapi mampu menganalisis mana satu lebih utama pada sesuatu ketika. Ada orang belajar buat, ni bagus, ni amal soleh. Agama bukan ajar begitu. Agama mengajar kita tentang amal soleh, tapi ada fiqh aulawiyatnya.
cara belajar. Saya orang sains, saya bukan orang pondok, bukan orang mahatafiz, tapi saya bersyukur guru saya mengajar tentang cara nak faham Islam. Faham. Dia tekankan saya, bukan suruh saya hafaz Quran. Dia tak pernah suruh saya hafaz Quran. Guru saya di Mesir, tak pernah, walaupun sekali. Tapi yang dia tekan, you must understand your deen. You kena faham Islam. Kemudian you nak hafaz, silakan. Boleh saja nak hafaz. Saya hafaz lah. Saya hafaz tu sendiri-sendiri. Dia tak suruh. Yang dia tekankan, faham. Nak faham ada keutamaan. Itu membentuk minda saya tentang Islam. Salah satu bab dalam kitab Fiqhul Alawiyat ialah mana satu lebih utama? Ad-dirayah ataupun ar-riwayah? Syekh Dr. Yusuf bertanya, mana satu lebih utama antara dua benda ini? Pertama, ad-dirayah, dal, ad-dirayah. Yang kedua, ar-riwayah. Mana satu lebih utama? Mak bapak tak faham ini, dia dok syok benda yang tak betul. Tu cerita anak saya dah hafal Yasin, dok syok tentu. Kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, umat awal mereka pentingkan ad-dirayah, umat kemudian pentingkan ar-riwayah. Umat kemudian termasuk kita pentingkan ra tu, ar-riwayah. Umat dahulu sahabat tabi'in pentingkan dal, ad-dirayah. Apa maksudnya? Umat awal pentingkan faham, umat kemudian pentingkan hafal. Tu bezanya. Macam kita. Bukan perkecilkan al-hafiz ya. Bukan perkecilkan hafazan, tidak juga. Tapi nak mengangkat di samping hafazan, nak mengangkat kepentingan yang lebih penting, iaitu faham. Sebab itu ada budak yang dia bukan al-hafiz, tapi dia faham Islam betul. Ada yang al-hafiz, faham Islam songsang. Sebab yang tak hafaz itu, dia belajar cara faham Islam dengan metodologi yang betul. Metodologi. Umat dahulu penting faham, kemudian hafaz. Umat kemudian dia seronok hafal. Hafal dah, khatam dah, hafal dah, khatam dah. Tak penting faham. Inilah sekarang. Walaupun bukan semuanya macam itu. Masjid pun dok kira, oh tajwid, baca Quran. Tapi di Perlis saya rasa Tuan Mufti pentingkan baca Quran, contoh lepas subuh, kemudian bincang untuk faham. Saya difahamkan demikian di Perlis. Buat macam Sohibul Samahah suruh, itu bagus. Amalkan begitu. Baca, tu imam lead the way, tu imam alhamdulillah bacaan tajwidnya elok, ikut. Itu pun penting. Lepas itu ada membaca terjemahan, kemudian ada seorang tekong memberikan intisari penting daripada apa yang kita baca. Oh, kalau setiap subuh ke paling kurang seminggu sekali buat begitu, sendboy. Tadabbur dan tadzakur.